Baginda Sultan Johor selaku Kapten Kehormat Tentera Laut Diraja Malaysia mengunjungi pengkalan kita KD Melaya Woodlands. Bagi 300 orang anggota, inilah tabik pertama kepada kaptennya. Satu perbarisan yang menarik oleh Angkatan Laut kita. Batalion ke-4 Ranger Malaysia di Ipoh dan Lieutenant General Tan Sri Abdul Hamid bin Bidin, Ketua Turus, membalas tabik dari 257 rekrut dari Sarawak dan Sabah. Mereka baru saja tamat latihan selama 10 minggu. Batalion ke-4 Ranger Malaysia ini ditubuh, dilatih dan dibiayai semata-mata dengan hasil usaha Malaysia sendiri. Tan Sri Temenggung juga baru-baru ini melawat Batalion pertama Ranger Malaysia di Taiping. 70% askar dari batalion ini asalnya dari Sarawak. Mereka bakal mengambil peranan cergas mempertahankan negara. Di markas Garrison Port Dickson pula, 224 prajurit baru berbaris di depan Ketua Turus. Perbarisan ini sebagai tamat latihan bagi rekrut-rekrut askar Melayu Diraja dan lancaungan tentera kita. Rekrut Mustafa Ismail dari Negeri Sembilan menerima piala Johan Penembak. Rekrut terbaik juga dari Negeri Sembilan, Osman Kasim. Tahniah bagi kedua-duanya. Sungguh pun angkatan bersenjata berkembang, banyak lagi yang dikehendaki satu peluang pemuda berbakti kepada ibunda. Rumah budak-budak di Serenda mengalu-ngalu Baginda Sultan Selangor yang disambut oleh Encik Ismail Kerana, pengasuh rumah dan pegawai-pegawai Kementerian Perkhidmatan Kebajikan A. Kebanyakan budak-budak sini yatim piatu dan datang dari rumah tangga yang rosak. Tanpa asuhan dari ibu bapa, mereka telah tersesat jalan hidup. Tetapi di sini, dengan didikan dan suasana yang segar, mereka kian pulih semula. Mereka diajar bertukang supaya dapat jadi warga negara yang berguna kelak. Mereka sentiasa sibuk. Mereka rasa bangga melihat hasil usaha mereka. Pameran ini menunjukkan kebolehan mereka yang rencang. Rumah budak-budak Jubli Melaka juga satu yayasan bagi anak-anak yatim dan salah asuhan. Rumah ini mengambil kanak-kanak 7 hingga 18 tahun. Mereka pergi sekolah di bandar. Setelah sekolah, diajar pula kerajinan tangan seperti melukis, bertukang kayu dan sebagainya. Yang diutamakan ialah latihan sesuatu jenis pertukangan. Tamat saja latihan, kira-kira umur 18 tahun, kerja pun dicarikan oleh penguasa rumah itu. Kelas-kelas agama diadakan untuk pendidikan rohani. Budak-budak yang dahulunya kabur masa depannya, kini dalam asuhan Yayasan Kebajikan kita.
Tuan Mongi Slim, Menteri Keadilan Tunis dan penasihat kepada Presiden Bourguiba mengunjungi Perdana Menteri kita dalam lawatannya kemari. Tuan Slim diraihkan oleh Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Beliau menerangkan Malaysia dan Tunisia sependapat mengenai pembangunan negara masing-masing. Pelawat Malaysia Barat, Majlis Tertinggi Pengajian Islam dari Republik Arab Bersatu. Di Dewan Besar Masjid Negara, Pengarah Majlis Tuan Taufik Owedwa mengumumkan Majlis sedia memberi 65 beasiswa kepada putera Malaysia menuntut di universiti-universiti termasuk Al-Azhar di Kahira pada tahun ini. Presiden Bank Pembangunan Asia Tuan Takashi Watanabe tiba di Kuala Lumpur baru-baru ini. Beliau disambut oleh Encik Tan Siew Sin, Menteri Keuangan, Dr. Ng Kampo, Penolong Menteri dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tuan Watanabe mengunjungi Tan Sri Ismail Haji Muhammad Ali, Governor Bank Negara. Beliau mensifatkan Malaysia satu-satunya negeri yang maju jauh ke hadapan. Negeri-negeri Asia, katanya, patut mengambil tauladan dari pembangunan Malaysia. Dengan Perdana Menteri kita, Tuan Watanabe bertukar-tukar fikiran mengenai peranan Bank Pembangunan Asia memperhebatkan lagi kemajuan ekonomi negara ini. Presiden bank itu diterangkan mengenai rancangan 5 tahun Malaysia. Beliau tertarik hati akan bilik gerakan kita. Lawatan ini menjelaskan perkembangan ekonomi Malaysia kepada Tuan Watanabe. Di Yayasan Kesihatan Umum Kuala Lumpur, 160 pegawai kesihatan dari negeri Thai disambut oleh Tan Sri Muhammad Din, Pengarah Perkhidmatan Perubatan. Pelawat-pelawat ini baru saja menghadiri persidangan kesihatan di Songkla. Mereka juga dibawa ke bangunan parlimen dan hospital mengajar kita yang baru di Petaling Jaya, salah satu fakulti Universiti Melayu. Dalam perjalanan pulang, rombongan Thai itu melawat sekolah latihan jururawat gigi dan pusat pergigian kanak-kanak di Pulau Pinang. Latihan di sini sama seperti di New Zealand. Kanak-kanak yang belum sekolah hingga umur 12 tahun dirawat di sini. Tuan Herbert Borden, Setiausaha Negara British bagi Hal Ehwal Commonwealth, disambut oleh Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Kepada Dr. Lim Swee An, Menteri Perniagaan dan Perusahaan, Tuan Borden memberi jaminan Britain akan berunding dengan Malaysia sebelum masuk pasaran bersama Eropah. Beliau bertemu juga dengan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Beliau juga dibawa ke ladang kelapa sawit, satu perusahaan baru yang sedang berkembang. Sebagai tumpuan tetamu, jelas terbukti minat dunia terhadap negara kita. Rapatkan persaudaraan kita.